Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Kita bangun dalam keadaan kita rasa aman. Kita bangun dalam keadaan kita rasa tenang. Pada hari ini tubuh kita sihat. Makanan untuk hari ini ada. Kata Nabi SAW, orang ini, kalau itulah keadaan hari tersebut, seolah-olah dia telah memiliki dunia dengan isi kandungannya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia panggil hadis motivasi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa syukur. Jangan bangun pagi-pagi duk hitung, duk bilang masalah. La, kita tengok kepada nikmat yang Allah anugerahkan. Kita teruskan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan mentadabur, belajar tafsir ayat-ayat yang diturunkan. Jadi tafsir kita ni dalam siri tafsir juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah yang ke-5 dalam juzuk ini, dan surah yang ke-71 dari awal Quran, iaitulah suratu Nuh alaihi salam. Alhamdulillah, kita dah mula syarahkan 3 ayat yang pertama dan muqaddimah surah dalam siri yang lepas. Kemudian kita sambung perbincangan kita bermula dari ayat yang keempat. Bermula dari ayat yang keempat. Kita baca beberapa ayat dulu, tuan-tuan dan puan-puan, pegang Quran, buka mushaf. Kita baca beberapa ayat. Kemudian kita terjemah dan beberapa syarah secara ringkas, insya-Allah. Kita mula bacaan dari ayat yang keempat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Ini ayat yang kita baca, iaitulah setelah Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya memberi peringatan, memberi ajaran dan juga amaran kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh mula menyeru, ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Kaum, wahai kaumku, wahai bangsaku, anak-anakku, aku ni menjalankan tugas nazir, memberi peringatan yang sangat nyata. Apa dia dakwah Nabi Nuh? Ani abudullah,
Ingat balik, kita dah sebut 3 perkara. Ani'budullah, u'budullah. Satu. Yang kedua, wattaqu. Yang ketiga, wa'ati'un. Yang pertama dia kata, adalah kamu sembah Allah. Maknanya dakwah kepada tauhid dan beribadat kepada Allah dengan melakukan segala arahannya. Syariat Nabi Nuh mungkin berbeza sikit dari sudut arahan, tapi dari sudut tauhid sama. Yang kedua, wattaqu, hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala. Kita dah sebut semalam, ulama tafsir kata, perbezaan di antara al-ibadah wattaqwa, dalam bila dia berkumpul, maka dia berpisah. Ibadat, iaitulah melakukan suruhan. Taqwa bermakna tarkul nahi, meninggalkan segala larangan. Buat, tinggal. Wa ati'un, dan ta'atlah kepada Allah dengan sepenuh hati kamu. Jangan ta'at, orang panggil buka mata sebelah ya, lah. Ada orang terima, ana dah buat bandingan semalam di antara orang yang pergi bayar pusat zakat dengan orang pergi bayar saman. Berbeza sangat-sangat dari sudut ta'at. Kita terpaksa kena bayar, tapi dari sudut ketaatan, dari ketundukan hati berbeza. Maka, bila kita dah buat, ikut, melakukan perkara ketaatan dan ikut segala arahan, kita juga telah meninggalkan larangan, kita juga telah melakukan ketaatan, maka di sini Nabi Nuh alaihissalam telah memberi beberapa tawaran istimewa. Dia panggil dalam bahasa kitab at-tabsyir, ataupun galakkan, targhib, menggalakkan mereka melakukannya. Ini dia punya tawaran. Apa dia tawaran? Apa dia kelebihan? Tanda tuan-tuan. Yang pertama, yaghfir lakum min dzunubikum. Nombor 1, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Kita akan bahas tentang ini ditab'in sebahagian atau litaukid. Maknanya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Yang kedua, wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Tawaran yang kedua, kalau kamu taat dan memberi kamu hidup, tempoh dengan selamat, dengan tidak terkena azab, sehingga ke suatu masa yang tertentu. Maknanya, mu hidup atas dunia ni tak kena azab. Bila, kalau lawan aku juga, mati baru kena. Inna ajalallah iza ja'a la yu'akhar. Maka segeralah beribadat dan bertakwa, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan. Ajal ni kalau dia mari, kompai aku. Tak ada siapa boleh lewat-lewatkan, tak ada. Delaykan sikit, tak boleh. Kan? Sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan, kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Kalau kamu tahu, kamu faham, kamu akan beriman. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini, ayat yang keempat ini, Nabi Nuh telah memberi tawaran istimewa, janji kepada mereka dengan 2 janji. Yang pertama, janji dari sudut kehidupan dunia. Yang kedua, ukhrawi, janji akhirat. Iaitulah yang pertama, al-maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu taat, Allah Ta'ala ampunkan. Al-maghfirah dengan mana as-sitru, Allah Ta'ala tutupkan dosa-dosa kamu yang lepas. Kerana itu, topi besi itu dia panggil mighfar. Mighfar, topi besi. Mana dia tutup kepala kita. Artinya, Allah Subhanahu wa taala akan sembunyikan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dosa lepas ditutup, disembunyikan, dimaafkan. Dan Allah tidak lagi ambil tindakan ke atas kamu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dedahkan dosa-dosa kamu di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Yakni kalau kamu beriman, Allah Taala hapuskan dosa yang lepas.
Maka Allah Ta'ala sebut di sini, min zunubikum. Tanda, para pelajar, para penuntut ilmu, tanda kalimah min. Min di sini, ulama tafsir kata bimakna an. Yakni, ayyusamihakum an zunubikum. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan maafkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kamu lepas, dimaafkan. Itu satu. Ada yang mengatakan min di sini litawkid. Ulama nahwu kata litawkid, nak menguatkan. Allah Ta'ala maafkan segala dosa kamu. Itu dia panggil min litawkid. Seperti yaghfir lakum min zunubikum. Bila bahasa Arab ni, bila kita nak menguatkan satu benda, dia tambah min. Kalau orang tanya, hal hunaka matarun fil balad? Ada hujan ke turun di tempat kamu? Fataqulu na'am qad kana min matarin. Sudah ada hujan. Itu dia panggil min litawkid. Baik. Orang di akhirat esok, puak-puak kafir ni menafikan. Antaqulu ma ja'ana min bashir. Tak ada siapa mari beritahu pada kami tentang tauhid, tentang dosa. Itu kata-kata puak-puak kafir di akhirat. Yang ketiga, min huna litab'id. Menyatakan sebahagian. Tengok dalam terjemahan kita kata, Allah Ta'ala mengampuni bagi kamu sebahagian. Sebahagian itu dia panggil min litab'id, menunjukkan sebahagian, yakni Allah Ta'ala ampunkan sebahagian daripada dosa kamu. Dosa mana? Dosa kamu dengan Allah Ta'ala diampunkan. Tapi dosa kamu dengan manusia tidak. Kamu kena pergi bertaubat. Jadi sebahagian daripada dosa kamu telah dihapuskan. Maknanya dosa kafir kamu dulu, yang kamu begitu kuat kekufurannya, begitu kuat syiriknya, berapa banyak berhala kamu, habis. Delete belakang. Artinya al-Islam yajubu ma qablahu. Kalau kamu ikut aku, yang pertama sekali, episod yang pertama, penghapusan dosa-dosa kamu yang lepas. Dan kalau kamu buat pula lepas pada Islam, itu dosa yang baru, yang perlu kepada taubat. Maka di sini para ulama telah mengatakan bahawa kelebihan istighfar. Istighfar ni sangat penting dalam hidup kita ni. Nabi kita SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa beristighfar. Tidak sepatutnya kita menganggap dosa itu remeh, kecil. Tidak. Di antaranya doa istighfar Nabi yang masyhur tuan-tuan selalu baca, Sayyidul Istighfar. Itu soal. Sayyidul Istighfar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca istighfar ni pada waktu pagi, yakin kalau dia mati tengah harinya dia masuk syurga. Kalau dia baca petang, dia begitu yakin mati malamnya masuk syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Di antara istighfar Nabi, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nabi kita minta ampun semua sekali. Dosa aku semua sekali. Yang kecilnya, yang besarnya, yang awalnya, yang akhirnya, yang zahirnya, yang batin, kita minta belakang. Di antara doa lagi juga, Nabi kita baca di akhir salat dia, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Itu doa-doa, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim. Dan juga dalam doa yang saya tulis, doa zikir pagi petang tu. Di akhir, zikir salat, zikir lepas salat, zikir di akhir salat, itu ada di situ. Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, bila kita yang pertama sekali diberi keampunan. Yang kedua, ini dia panggil tawaran dari sudut dunianya, wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan Allah Ta'ala perlewatkan azab di atas dunia ini tak kena. Nabi dulu, kalau umat dia lawan, dia larang. Dia cegah. Tak hirau juga, dalam masa beberapa hari, mungkin dalam 3 hari, api datang, tempitkan malaikat, ribut. Maknanya, kalau kamu ikut aku, tak ada lagi lah. Bencana-bencana dunia ini selamat. Ini dia panggil 2 tawaran istimewa yang diberi. Dari sudut dunia yang kamu selamat atas dunia, dari sudut keampunan, kamu dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Untuk para pendakwah, para motivator, motivasi, Nabi Nuh di sini telah menggunakan ayat positif, ayat ijabi.
dalam amaran dia. Dia tak guna ayat kalau tak taat kepada aku, jaga. Azab akan tipu kamu. Dia kata apa? Kalau kamu ikut aku, mu taat kepada aku, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Taala ampunkan dosa kamu. Allah Taala tidak lagi azab kamu atas dunia. Ini dia panggil bahasa positif, bahasa targhib. Jadi kita pun kalau kita tengok orang yang berdosa kuat-kuat, kita pergi gosok dia, bang, jangan lupa, marilah kita kembali kepada Allah. Allah pemaaf, pintu taubat terbuka. Sentiasalah kita istighfar. Mudah-mudahan Allah ampun kita, Allah sayang kita, kita guna bahasa. Tapi kalau lama tak irau juga, bang, neraka tu panas, mati bila-bila je. Malaikat boleh sentak awak punya. Tapi permulaan tidak negatif, kita guna bahasa positif. Bahasa Allah Taala sayang Allah. Sebab kita nak tarik orang. Nak tarik orang bukan dengan berjekah, kita tarik orang dengan bahasa-bahasa yang lunak, yang boleh mereka rasa selesa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Nabi Nuh kata, inna ajalallah iza ja'a la yu'akhkhar. Tempoh yang Allah Taala beri ini tempoh yang biasa, tempoh kematian ataupun tempoh turunnya azab. Tempoh turunnya azab. Bagi orang-orang umat dulu, tempoh turun azab dia dalam beberapa hari je. Salah satu ayam tunggu 3 hari, hari yang ketiga, hari keempat, azab kena. Itu sudah menjadi ketetapan. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak ada tempoh. Allah Taala beri je, ada yang di 30, 20 tahun duduk dalam maksiat, dalam derhaka sampai 50 tahun. Dekat-dekat nak mati baru dia taubat. Ada lagi peluang, alhamdulillah. Nabi Nuh pun guna beritahu tentang dakwah dia. Tengok ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Setelah puas menyeru mereka, panggil tak irau, ajak tak mari, dakwah tak dengar, Nabi Nuh merayu dengan berkata, Nabi Nuh merayu kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku pada malam dan siang supaya mereka beriman. Nabi Nuh doa malam dan siang. Artinya dakwah ini bekerjalah kita pagi, petang, siang, malam. Tengok masa yang sesuai. Tengok masa yang sesuai. Sebab kadang-kadang orang ni sesuai kita dakwah dia malam. Kalau kita pergi pagi, dia sibuk dengan kerja. Orang duduk kerja, jangan duduk sibuk tak kerja. Kan? Dia panggil cara teknik berdakwah, tengok masa yang sesuai. Kata di Ibnu Mas'ud, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pilih masa. Hari ini dia bagi tazkirah, besok tak. Karahatas sa'amata alaina, Nabi kita bimbang kita jemu, duk dengar sentiasa jemu. Jadi sebab itulah kita kena buat jadual. Lepas subuh kita baca tafsir contohnya. Nanti duha ada ustaz lain pula ceramah, tajuk lain pula. Sebab manusia ni takhawwal. Makna dia akan rasa mudah letih, mudah penat, mudah jemu. Jadi kita tukar-tukar masa. Itu dia panggil tanawwu'. Dakwah kita pun pelbagai. Ada orang yang sesuai pagi, ada yang petang, ada yang malam dan macam-macam. Tengok keadaan orang. Yang penting open dengar tu, biarlah dia panggil safiz zihn. Minda dia tu tenang, baru dia boleh masuk dia punya ilmu, kan. Kita pergi tempat-tempat lain pula macam-macam cerita. Maka itu dia panggil waktu yang sesuai. Nabi Nuh kata, aku berdakwah siang dan malam, tidak ada masa. Kita pendakwah ni jangan buat office hour, jangan. Ustaz, saya nak tanya hukum. Tak boleh. Sekarang ni pukul 5 petang dah habis tanya penjawab. Tanya pagi esok pukul 8 pagi. La. Orang ni mustahak. Kita jawab setakat mana yang kita mampu. Kalau tak mampu, kita transfer. Maaflah cik, soalan awak ni perlu kepada mahkamah. Perlu kepada enactment. Pergi tanya pejabat agama. Minta maaf, saya tak boleh jawab. Jadi bukan semua kena jawab. Kalau semua soalan yang orang tanya kita kena jawab, mesti jawab. Mungkin itu kadang-kadang kurang cerdik kita. Jadi kita kena pilih-pilih waktu yang sesuai. Kita kena pilih
masa yang sesuai dengan orang tu. Tapi apa boleh buat? Nasib Nabi Nuh AS, dia dakwah tak berhenti-henti siang malam. Apa respon kaum dia? Falam yazidhum du'ai illa firara. Allahu Akbar. Nabi Nuh kata, ya Rabbi, maka seruanku itu tidak memberi mereka suatu faedah pun, selain daripada menambahkan mereka melarikan diri dari kebenaran. Lagi aku dakwah, lagi lari dia. Itulah dia panggil sunnatul Allah fil kaun, ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam dunia ini. Bila kita dakwah, ada orang terima, ada orang tak terima. Tapi kita kena ingat, penentangan kepada dakwah yang benar ni, ahlul haq, lebih ramai daripada penyokong. Kalau hak penyokong ramai daripada penentang, itu artis. Itu orang panggil pelakon-pelakon, itu orang ramai. Tapi dakwah kadang-kadang ditentang oleh orang. Sebab apa? Sebab apabila kita nak strict, nak ajar pada manusia ini apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diajar dalam sunnah Nabi SAW, maka kita akan bertemu di situ. Orang panggil akan ada penentangan yang banyak. Sabar. Nabi Nuh sudah 950 tahun. Ni orang kata Nabi Nuh doa kepada kaum dia supaya binasa. Tuan-tuan jangan cepat. 950 tahun berdakwah, barulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya binasa. Jadi kita baru 5 hari nak doa dah la. Kita kena belajar dengan sunnah Nabi SAW. Bila orang mari minta supaya berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada puak-puak Daus supaya binasa. Nabi doa terbalik. Nabi kata, Allah maha apa ni? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Wa'tini bihim. Hatta mari sini. Biar masuk Islam belakang. Masya Allah, tabarakallah. Itu dakwah Nabi. Nabi tidak mendoakan kebinasaan, tapi Nabi doakan supaya orang ini mendapat hidayah. Nabi Nuh kata apa? Tak bertambah doa aku ni kecuali mereka lagi jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tengok situasi. Bagaimana respon kaum dia. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka supaya beriman, supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Apa jadi? Mereka menyumbakkan jarinya ke dalam telinga masing-masing. Ini perangai orang. Allah Ta'ala sebut di sini, sumbak jari. Telinga ni sempitnya kalau kata sumbak ujung jari, anmulah, logik kan? Sumbak asabi'ahum, jari-jari, macam nak sumbak? Kata di para ulama itu mimbabi al-mubalaghah, menunjukkan kuatnya, sumbak habis jari dalam masuk dalam telinga. Tak masuk pun. Tapi itu menunjukkan kuatnya mereka menentang, tak mau dengar. Kita hari ni pun ada juga. Kan? Bila orang ajar benda-benda baik, tak mau dengar. Sebab itulah pendakwah-pendakwah yang ajak orang kepada sunnah ini akan dimusuhi. Bahkan kita nak pergi ceramah pun disekat. Tak bagi kebenaran, dibuat bantahan, poster-poster iklan dipangkah. Ini ada unsur-unsur tak mau dengar. Ni, orang dulu sumbat telinga, dia tak ada poster zaman dia. Sumbat dalam telinga. Kata apa? Itu perangai yang pertama, tutup telinga. Yang kedua, wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka berselubung dengan bajunya, ambil kain tutup muka. Tak mau dengar, tak mau tengok pendakwah ni. Allahu Akbar. Tutup muka. Yang ketiga, dari sudut fizikalnya, tutup telinga, tutup muka, tak mau tengok. Yang ketiga, wa asarru. Dan serta terus berdegil dengan keingkaran. Cakap apa lagi ni? Tauhid. Cakap apa ni? Sunnah-sunnah ni tak payah. Satu, asarru. Mereka lawan. Yang kedua, wastakbaru. Tanda. Ini sifat orang tak mau dengar, sumbat telinga, tutup muka, terus berdegil dengan
pegangan dia, wastakbaru, dan berlaku sombong takabur. Ini sifat orang tak mau terima kebenaran, sombong, takabur. Yang ketiga, wastikbara, dengan melampau dia punya kesombongan dia lagi tinggi. Jadi para jemaah sekalian, kita mengatakan yang pertama sekali israr, tak mau berubah. Tulis, kerusakan manusia ni yang pertama sekali tak mau dengar kebenaran. Orang bagi yang dengar, tak mau. Okay, kalau dia dengar, masuk juga dalam kepala dia. Oh, Masya Allah, begini rupanya tafsir yang benar. Begini rupanya huraian hadis yang telah disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kan? Kita sebut syarah ulama-ulama salafus soleh kata apa. Kemudian yang kedua tabi'in. Kemudian, barulah kita rasa, oh begini rupanya tafsir. Ni kita duk tafsir, kita suka, apakah hak tu siang malam, orang ni tak akan berubah. Maka, jangan berterusan duk pegai hak ni kita pegai lama dah ni. Tu ayah kita hak ni dulu. Lah kita kata ini kebenaran itu bukan duduk di siapa-siapa tapi duduk di kebenaran yang disampaikan. Maka itu sifat orang kafir wa asarru. Berbeza dengan sifat orang beriman, Tuhan sebut dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang yang buat dosa, buat benda tak baik, zakarullah fastaghfiru dzunubihim walam yusirru. Naknya walam yusirru, mereka tidak berterusan. Mereka tidak berterusan. Apa mana tidak berterusan? Maknanya tidak terus lawan. Itu sifat orang yang beriman, tidak terus lawan. Yang kedua, tidak sombong. Punca kerusakan, tanda tuan-tuan. Punca kerusakan atas dunia apabila mari sombong, mari takabur, maka itu rusak. Contohnya ada seorang ni marah. Merah muka dia nak marah. Nabi kata apa? Inni la'alamu kalimatan. Lau qalaha. Nabi SAW kata, aku tahu ada satu kalimah. Kalau si pemarah ni baca hak ni, hilang sifat marah dalam diri dia. Lau qala a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita nak marah, kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sepatutnya orang ni bila Nabi ajar macam ni, dia katalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dak bila orang bagi tahu dia kata aturabi ba'sun. Mu nampak aku ni ada masalah ke? Ada problem ke? Amajnun ana? Aku ni gila ke? Dia tak mau kata. Itu sifat sombong manusia. Bila orang ajar sunnah, tak mau ikut. Ini bahaya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Sulaiman bin Surat. Dia orang ni, Nabi ajar. Nabi kata dia ni marah ni. Kalau dia ikut kata kalimah auzubillah minasyaitanir rajim, dia marah, hilang semua. Dia bukan nak kata, dia kata apa? Anda ingat waktu kita duduk dengan belajar di negara Arab dulu, biasa orang Arab ni kalau kita ada tak betul, kalau dia rasa kita betul, dia kata Allah yahdik. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu. Dia tak maki. Dia doa, Allah yahdik. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu. Tapi kalau orang sombong, dia celek mata kita. Munglah dapat hidayah, aku hidayah dah. Tengok. Bukan kata, patutnya kalau kita orang insaf, kita kata amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada aku. Tak, dia celek mata. Allah yahdik, entah. Munglah dapat hidayah. Jadi dia tak mau hidayah. Ini dia panggil manusia yang sombong. Allahu Akbar. Dia katakan Nuh, mu ni manusia biasalah Nuh. Kan? Orang mari kata kepada Nabi lain pula, wa ma naraka ittaba'aka illa allazina hum aradin. Mu, geng pengikut mu semua orang lemah-lemah. Sombong. Maka kita mengatakan kesombongan itulah bermulanya, kerusakan manusia bermula daripada sombong. Yang pertama, tanda. Tutup telinga. Yang kedua, tutup mata. Maknanya, yang ketiga, berterusan tak mau dengar kata dan sombong. Kata di para ulama tadabbur, dia kata al-kibru min a'zami a'da'il islahi wa da'wah. Sifat sombong, angkuh, takabur ini adalah musuh utama kepada dakwah al-islahiyah, dakwah nak membaharui kepegangan atau pahaman manusia, mereka tak akan. Maka Nabi kata la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga orang yang ada dalam sifat dia sombong. Nauzubillah.
Kita ni lagu tu lah bila kita nak bagi tahu, mari mana pula ni. Bukan nak dengar. Kau duk main perli, nganyi kata orang Kelantan. Ataupun macam-macam lah. Hari ni kita tengok keluar video-video. Bila kita nasihat, Ustaz, jangan ceramah macam banyak baca hadis ni. Kan? Hadis ni hadis palsu. Siapa dia kata palsu? Dah lagi, bukan nak tengok hujah. Marah balik pula. Oh, sombong, takabur. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil kesombongan. Baik. Kita pergi pada dakwah Nabi Nuh lagi. Maknanya kita tahulah punca kerusakan manusia ni tak mau dengar, tak mau berjumpa, tak mau berubah, sombong, agah. Itu punca kerusakan. Ayat yang ke-8. Nabi Nuh kata apa? Summa inni da'utuhum jihara. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Maknanya dakwah Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan dakwah Nabi kita lah. Awalnya dipanggil secara perlahan-lahan. Secara sir, secara rahsia, panggil seorang-seorang, mari masuk Islam. Orang ni ramai juga orang nak berubah. Tak, kalau depan orang ramai dia tak kata. Tapi secara sembunyi-sembunyi dia curi juga dengar video-video kita ni, dengar, oh betul lah, perbuatan kita selama ini tak betul, tidak tepat dengan sunnah. Banyak ini terlanggar PKP, dia punya sunnah ni langgar, SOP tak betul, dia ubah pelan-pelan. Tapi depan orang dia tak mengaku. Sebab itulah saya tengok ada sebahagian orang ni, dia ambil nasihat-nasihat kita tapi dia tak mau share sebab dia takut orang tuduh dia macam-macam. Kita kata tak apalah. Ambil faedah pun tidak jadi masalah. Kerana itu, dakwah itu ada dua. Secara rahsia, tengok strategi, dan juga secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Maka, kemudian, Nabi Nuh kata apa? Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara beramai-ramai, dengan berterus terang, dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan. Maknanya dakwah kita ni kena pelbagai. Ada kala kita kena naik pentas di publik, ceramah umum, kuliah perdana, bagi. Dan ada kalanya kita kena kuliah, orang panggil kelompok kecil-kecilan, supaya mereka lebih faham. Ada orang ni kalau dia tak faham dalam majlis besar, dia tak akan tanya. Tapi kalau duduk dekat ustaz sambil makan teh, kata orang sambil minum air, ustaz sebenarnya saya tak faham. Apa maksud sekian-sekian? Dalilnya ada beberapa orang lepas kuliah, dia WhatsApp balik, ustaz maaf lah. Tadi ustaz buka soalan tadi saya malu nak tanya. Tapi sekarang ni saya nak tanya. Sebenarnya saya tak faham pun. Jadi ada yang orang terpaksa kita kena terang secara senyap-senyap, secara perlahan-lahan, kerana dia malu nak tanya depan orang ramai. Kita kata itu uslub dakwah. Ada waktu kita public, ada waktu kita kena dakwah secara terang, macam di surau, di masjid ni, secara umum. 1,000 orang, 200 orang tengok. Dan ada kalanya kita kena beri kepahaman kepada orang secara individu. Itu yang terbaik, khususnya orang-orang yang punya kedudukan, dia tak mahu depan orang, tanya-tanya tak mahu. Jadi peringkat dakwah Nabi Nuh ni, mula-mula perlahan. Kemudian jihara, secara terang-terang. Kemudian campur dua, tengok keadaan. Tetapi, tuan-tuan kena ingat, kalau ajaran orang ni tak ada publik, ajaran dia senyap-senyap sentiasa. Awak nak tahu? Mari jumpa saya malam ni. Awak nak tahu? Mari jumpa tempat kita. Itu bahaya. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wal tufshul ilma, wal tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Dia kata, hendaklah kamu sebarkan ilmu. Hendaklah kamu duduk dalam majlis-majlis kuliah, majlis ta'lim, majlis mengajar, hatta yu'allam, sehingga kamu ajar, ataupun hatta ya'lam, sehingga orang yang tak tahu boleh tahu, man la ya'lam. Fa innal ilma, ilmu ini la yahliku hatta yakuna sirran, tidak binasa kecuali duk main senyap-senyap. Pasal itulah kata di para ulama, orang yang duk ajar dalam gelap, dalam gua, senyap-senyap ini akan membawa kepada ajaran sesat. Ajaran kita tak ada senyap-senyap bunyi. Apa yang kita ajar di masjid, apa yang kita ajar di surau, apa yang kita cakap di seminar, apa yang kita ajar dalam usrah kita, itulah manhaj kita sama. Tauhid,
Sunnah, ajak orang kepada sunnah Nabi, itu yang kita ajar. Cuma mungkin dalam kelompok kecil lebih memahami, lebih mudah untuk kita berinteraksi, kita berusrah. Tapi kalau dakwah kita tak boleh. Kenapa tak ngajar di masjid? Tak boleh. Sebab kalau dia ngajar di masjid, keluar dalam YouTube, sekejap orang tengok, oh, ustaz ni berpahaman wahdatul wujud. Bahaya ni. Oh, dia ni pahaman Allah dengan makhluk sama. Ini akhir kali terdedah. Oh, dia ni bawa ajaran batiniah. Orang boleh trace. Orang boleh. Maka orang yang berani dakwah secara terang, secara sembunyi, itu yang sepatutnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh sembunyi dalam isu-isu yang tertentu. Kata tu orang Arab kata, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua kita tahu kena kata belaka. Sebab depan kita ada orang yang awam, ada yang tak faham. Jadi kita kena tengok khatibin nasi ala qadri uqulihim. Kita kena bercakap dengan manusia mengikut kadar kemampuan knowledge, kepahaman mereka. Kalau tidak, akan menimbulkan fitnah pula. Maka kita kata, dalam isu-isu yang khas, kita boleh sembunyikan. Dalam bab strategi, dalam bab apa, bukan semua kita kena beritahu kepada orang. Kan? Adapun kita nak mengajar ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang fiqh, hadis, adab, maka mesti dizahirkan. Masya Allah. Karena itulah Nabi SAW bersabda, orang pendakwah yang berani duduk dengan orang ramai, berhadapan dengan mereka, sabar dengan kerana mereka, lebih baik daripada yang sembunyi-sembunyi, yang takut-takut. Maka di sinilah kata para ulama, wasailud dakwah terbuka. Cara kita nak dakwah terbuka. Dulu orang dakwah masuk dalam kampung, bawa mikrofon, sekarang tak. Kita duduk depan, kita seorang pun bercakap seorang. Depan kita ada alat-alat media ni, alhamdulillah, tuan-tuan yang duduk di seluruh pelosok dunia boleh sebar. Boleh boleh maklumkan. Sebab tu ada setengah pelajar kita ni, dia tanda. Saya dari negeri fulan, saya daripada negara fulan, ayah saya duduk di pelosok dunia, tapi mengikuti kuliah. Kita kata alhamdulillah, wasailul i'lamul haditha, alat-alat media baru ni telah mendekatkan kita, dan sekaligus dia juga menjauhkan kita, walaiyazubillah. Maka Nabi Nuh ajar lagi. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah ia amat pengampun. Maka di sini Nabi Nuh ajar supaya kita banyak istighfar, minta ampun. Kalau salah minta ampun, kalau ada dosa minta ampun. Nabi SAW pernah didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ajarlah kepada saya doa yang saya nak baca dalam salat. Tuan-tuan ikut belakang. Nabi kita ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, doa-doa ni saya dah tulis dalam buku. Apa buku kita? Doa pagi dan petang dan doa selepas salat. Ada. Tuan-tuan boleh ambil dalam buku ni. Yang versi Jawi ada, yang Rumi ada. Yang Jawi yang saya sudah letak di Facebook, tuan-tuan boleh ambil je, download, boleh sebar-sebarkan dan boleh, yang pentingnya amalkan. Alhamdulillah. Maka istighfar ni kita kena sentiasa ada. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar pada waktu sahur. Kan? Nabi kita sallallahu sendiri selepas daripada salat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istighfar. Cuba ambil buku zikir lepas salat. Kita nak tengok. Nabi kita istighfar. Apa dia istighfar? Nabi kata astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ni apa ni? Zikir buku yang saya sebut. Zikir pagi petang dan zikir lepas salat. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga dalam kad kuning yang saya keluar ni. Ni. Zikir lepas salat. Dan jika bacaan belum salam, kita ada. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tuan-tuan sudah ada kad ni. Sudah dibagi-bagikan. Ada di Facebook, kita boleh ambil. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, zikir ni waktu pagi, ada yang versi Rumi yang diterlebih oleh Telaga Biru, tuan-tuan dapat. Maknanya bacaan-bacaan ini ada di sini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas pada salat, dia terus istighfar. Astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah sunnah yang kita sebarkan, yang diajak pada masyarakat. Tapi apa boleh buat? Tak mau. Mari mana ni? Kita lepas solat, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Kita kata tidak ada riwayat macam tu tuan. Tak ada riwayat pun. Saya sudah belajar berpuluh tahun dah. Kita kata biarkanlah. Orang yang nak ikut sunnah, ini cara dia. Orang yang nak ikut wa'asaru, nak ikut apa yang telah mereka buatlah. Perkara ini memang dah termasuk dalam sunnah, dalam bukan benda wajib. Tetapi adabnya. Maknanya istighfar tu kena banyak. Nabi kita SAW selepas daripada keluar tandas, ghufranak, minta ampun. Maknanya istighfar kita ni sentiasa. Kalau kita sentiasa banyak istighfar, ada dalam hadis kata, diriwayatkan, man lazimal istighfar, siapa dia sentiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Ta'ala jadikan dia, kalau dia susah hati, Allah Ta'ala lepaskan dia. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau dia susah hidup, Allah Ta'ala perluaskan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki daripada pihak yang dia tak tahu, tak sangka di mana-mana. Hadis ini dalam Abu Daud. Ulama hadis ada yang mengatakan darjat dia lemah. Tetapi banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menggalakkan kita beristighfar. Baik. Nabi Nuh kata apa? Kalau kamu istighfar, apa kita dapat? Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kiranya kamu berbuat demikian, Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Ini dia panggil galakkan dari sudut duniawi. Ni kalau banyak istighfar, hujan turun. Waktu itu Nabi Nuh bercakap dengan petani-petani. Petani-petani ini nak sangat dia kepada hujan sebab sumber tanaman dia, air dia mari daripada hujan, kan? Kita hari ni pula banyak ni. Kalau kamu istighfar, tengok dalam hadis tadi. Dik, sempit hidup, luas. Rezeki tak tahu mari mana. Masya Allah, tabarakallah. Mari istighfar. Istighfar banyak. Itu yang pertama. Apa dia dapat? Yursilis sama alaikum midrara. Mari langit turunkan hujan. Allahu Akbar. Ulama kata apa? Istighfar sebab turunnya hujan. Kita ni banyak hujan juga, tapi kadang-kadang tak jadi rahmat hujan, jadi banjir. Itu hati-hati. Pernah satu hari, Sayyidina Umar naik mimbar, nak istisqa, minta hujan. Wastaghfarullah ta'ala. Dia duduk atas istisqa dia bagi nasihat, kemudian dia istighfar banyak. Dia tak ada doa, ya Allah turunlah hujan. Sayyidina Umar turun daripada mimbar, orang mari, ya Sayyidina Umar, kita berkumpul ni nak istisqa, nak minta hujan. Kenapa Tuhan tak sebut pun dalam doa tadi minta hujan? Ma talabta suqya, muduk minta istighfar, tak minta pun hujan. Sayyidina Umar kata apa? Wallahi laqad istasqaitu bimajadihis sama. Umar kata, aku minta dah dengan mekanisme yang boleh menurunkan hujan. Apa dia? Istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Nih, Nabi Nuh kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum yursilis sama. Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Umar kata, aku dah minta dah tadi dengan cara-cara nak buka pintu langit supaya turun hujan. Aku tak minta pun tak apa sebab pintu sudah dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil kefahaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Maka di sini Nabi Nuh bagi tawaran dalam masalah dunianya, turun hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. 2. Wa banin, serta diberi kepada kamu anak pinak, anak cucu. Berapa? 3. Wa yaj'al lakum jannatin, dan ia akan mengadakan kamu kebun-kebun yang subur, tanaman-tanaman yang orang panggil yang menyegarkan. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan kamu sungai-sungai yang mengalir. Berapa sini? 5 tawaran. Tawaran ini tawaran dunia semata-mata. Maknanya kalau kamu istighfar, bukan setakat diampunkan oleh Allah dosa-dosa kamu. Bukan setakat syurga Allah Ta'ala masukkan kamu di akhirat. Di atas dunia, 5 pulangan besar telah dijanjikan oleh Allah
bagi orang yang beristighfar. Turun hujan, hartanya banyak, anak-anaknya dapat, dan kebun-kebunnya subur, sungai-sungai tali air yang mengalir. Kita kata Masya Allah. Sebab itulah dikatakan bahawa Nabi Nuh AS telah menggunakan pendekatan psikologi yang cukup besar dari sudut agamanya, dari sudut dunianya. Ikut dakwah aku, dua-dua kamu dapat. Masya Allah, tabarakallah. Orang pergi tanya Al-Imamul Hasanul Basri. Orang mari tanya dia, Syekh, saya ni tak ada anak, istighfar banyak. Syekh, saya ni susah hidup, istighfar. Syekh, saya ni serabut, istighfar. Orang tanya, mu tak ada benda lain kena jawab istighfar, istighfar. Dia baca ayat ni. Allah janji dah dalam Quran, kalau kita istighfar, hujan, anak, harta, kekayaan, semuanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata, banyaklah kita istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, baiklah para jemaah sekalian, dalam bab istighfar ni saya sudah hurai panjang dalam kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita, bab istighfar. InsyaAllah, di sana nanti kita akan jumpa. Tapi di sini saya nak sebut apa yang disebut oleh Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh kata lagi, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran dan kekuasaan Allah? Tuhan janji semua kepada kita. Mu nak apa? Nak panjang umur. Nabi kata apa? Siapa dia nak murah rezeki? Siapa dia nak panjang umur dia? Mana mungkin dia mati awal tapi orang sebut nama dia sampai bila-bila. Falyasil rahimahu. Pergi hubungi silaturahim. Apa lagi kita nak? Mana silaturahim ni panjang umur, murah rezeki. Pergilah buat macam-macam Allah Ta'ala dah janji kepada kita. Kemudian Nabi Nuh AS ajar kepada kita supaya banyak istighfar. Dan wa qad khalaqakum atwara. Tuan-tuan tanda. Bermula ayat 14, ini dia panggil hujah dari sudut kita sendiri. Sekarang ni orang masyhur, kita jaga kita. Kan? Ada setengah ustaz kata, jangan kita jaga kita, Allah jaga kita. Kita kata boleh, tapi kena tafsir lah. Kita jaga kita, maknanya kita jaga keselamatan kita. Jangan pergi tempat orang ramai. Itu dia panggil bahasa ringkas, istilah. Kita jaga kita. Tapi, jangan etika, aku jaga aku, tidak Allah Ta'ala. Itu bahaya. Kena hati-hati dengan kalimah itu. Maka, di sini, Nabi Nuh AS telah menggunakan pendekatan hujah daripada diri kita sendiri dengan kejadian kita yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi anda baca ya ayat-ayat ini dengan huraiannya telah kita hurai panjang dulu di dalam juzuk yang ke-30. Dan ada orang terkejut, kenapa 30 dulu? Patut 29? Tak apa. Habis 29 kita pergi 28 pula. InsyaAllah ta'ala. Sebab 30 itu bermulanya PKP. Saya ambil peluang situ. Ingatkan habis 30 ni habis PKP. Tak habis lagi. InsyaAllah dia akan habis dengan cepat. Maka saya sentiasa akan bagi rujukan kepada tuan-tuan. Tengok siri-siri dalam juzuk yang ke-30 kita bincang. Maka di sini Allah Ta'ala menggunakan hujjah fin nafsi. Kita kena tilik diri kita untuk nak mengenali kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi, anak akan baca ayat-ayat ini. Tuan-tuan boleh tengok huraian panjangnya dalam siri-siri yang lepas. Tengok bermula daripada ayat 14. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Ingat ke tidak kita ni? Yakni manusia itu pada permulaannya dijadikan dari pati yang berasal dari tanah. Air mani itulah. Iaitu dari pati makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang tumbuh di bumi. Kemudian pati itu dijadikan air mani, kemudian menjadi sebuku darah beku, kemudian menjadi seketul daging, kemudian daging itu menjadi tulang, kemudian tulang itu disalut dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, Allah Ta'ala menjadikan dia makhluk yang lain sifatnya dari keadaan yang asal. Asalnya setitik air mani. Kemudian jadi orang. Masya Allah. Serta ditiup ruh padanya. Kata dalam pimpinan, lihat penjelasan nombor 1064 sehingga 1067 yang lepas. Yang kita baca ni 1788. Jadi anda tak hurai panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam pimpinan Ar-Rahman.
Mu tengok dirimu sendiri. Kamu telah dijadikan berperingkat-peringkat. Kemudian ayat seterusnya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu mengetahui dan memberikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat. Tuhan kata bertingkat-tingkat langit. Ulama kata sama ada basariyah, kita tengok dengan mata kita sendiri, ataupun kita tengok dengan ilmu, sebagaimana ahli-ahli astronomi, ahli-ahli falak yang telah mengkaji bagaimana planet-planet bumi ini dengan alat-alat teropong dia dengan macam-macam. Kadang-kadang kita tengok betul dengan mata kita, ataupun kita tengok dengan mata ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Alam tarau. Allah Ta'ala buat langit 7 tingkat. Tuhan kata 7 lagi kita. Tak sudut cakap banyak. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Dan Allah menjadikan padanya bulan sebagai cahaya. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Itu di atas. Hujah al-ulwiyah, dari pihak atas. Kemudian kita turun bawah pula. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kita tengok atas cakrawala, tengok bawah pula tumbuhan macam-macam. Apa jadi? Kamu tengok dah kuasa Allah, bumi ini mati kering, turun hujan hidup. Allah kata apa? Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati. Itulah kerja kitanya. Naik atas bumi, duduk atas bumi, masuk dalam bumi. Kemudian keluar balik di akhirat esok. Dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihisab dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sungguh-sungguhnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anda tak huraikan di sini. Ada satu rakaman kuliah kita, tajuk dia alam akhirat. Anda hurai daripada panjang lagi perjalanan hidup kita daripada mati insya-Allah sampai ke syurga insya-Allah. Nauzubillah, orang ada juga yang akan pergi ke neraka. Tajuk dia dalam YouTube ada, tajuk dia alam akhirat. Tengok dia punya siri-siri playlist sudah ada di situ. Kemudian ayat yang ke-19, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Kata di para ulama, bila kita sebut hampar di sini, jangan ada pula geng yang kata bumi ini tidak bulat. Bumi ini apa dia? Bumi ini leper. Kan? Oh, hari teori-teori baru pula, macam-macam cerita. Yang bulat ni ditipu oleh NASA lah, tipu oleh siapa? Belum ada NASA. Ulama-ulama Islam telah cerita dah daripada dulu lagi. Jangan duduk main ke NASA-NASA. Kan? Ulama-ulama ramai yang telah menyebut bahawa al-kurawiyatul ard, bumi ni bulat. Kita sudut cari teori pelik lah. Banyak kerja kat kita ni. Kan? Baik kita tadabbur Quran, cari keagungan Allah, tak daripada duduk cari bumi bulat ke leper. Ayat 20. Allah Ta'ala kata, aku jadi bumi ni rata. Untuk apa? Litaskunu minha subul. Maaf. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Suka kita. Nah, sekali kena PKP duduk rumah, rasa sempit dunia, baru tahu. Lepas pada ni boleh berjalan. Tidak jadi masalah. InsyaAllah kita akan berjalan. Habislah. Itu dia panggil hujah-hujah. Nabi Nuh AS telah menggunakan hujah hissi dan maknawi. Hujah hissi maknanya hujah secara fizikal. Nampak, mu tengok langit, mu tengok bumi, mu tak nampak hak cakrawala, mu tengok hak bawah. Ni, bumi ni. Mu duduk berjalan atas bumi. Fasiru fil ardi fanzuru. Mu berjalan atas muka, mu tengok. Nuh kata apa? Lepas pada selesai berhujah,
Nabi Nuh ulang balik dakwah dia. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku. Dan mereka telah menurut orang-orang yang harta bendanya, dan anak pinaknya tidak menambahi melainkan kerugian jua di akhirat. Dia ikut boh-boh besar dia. Hak kaya-kaya tu, hak hebat-hebat tu, ikut itu. Jadi sedangkan dunia nampak gah, di akhirat esok rugi pokok ni. Nah. Ayat yang ke-22 Nabi Nuh kata lagi, wa makaru makran kubbara. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Puak-puak penjahat ni mereka punya strategi. Kita kata protokol Zionis. Kita duk baca protokol. Kita duk baca perancangan sulit tu sulit ni. Konspirasi ni, kita kata bukan baru konspirasi ni. Zaman Nuh pada dia makaru makran kubara. Mereka terbuat konspirasi yang begitu besar untuk nak melawan aku. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Khahnya penyembahan, siapa dia? Waddan. Ini nama berhala. Wala dan Suwa' dan Yaghus dan Ya'uq dan Nasra. Jangan buh nama anak ni. Nama berhala belakang ni. Nama berhala ni bukan berhala ni tuan-tuan. Saya dah sebut di awal surah dulu. Ini nama orang-orang soleh di kalangan mereka. Bila mati orang soleh, apa jadi? Mereka, syaitan mari. Dia kata, mu ni tak sayang ke ketuk guru? Tak sayang ke Maulana? Tak sayang ke kepada siapa dia ni? Alim kita ni. Al-Arif Billah ni tak sayang? Sayang. Buat patung. Untuk kita ingat. Buat patung, buat gambar. Letak di makbad, di surau. Habis satu kumpulan, mari kumpulan yang kedua, Tok Ayuh membuat surau, buat gambar dulu, bukan untuk tengok saja. Habis, gosok-gosoklah sikit tanda hormat, gosok. Mati generasi ni, syaitan mari pula, bukan gosok saja. Hormatlah sikit. Tunduk akhir sekali, berlakulah penyembahan berhala itu bermula atas dunia, dengan al-ghuluw fi hubbis salihin, melampau dalam memuja orang saleh. Akhir sekali, waddan, suwa'an, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ini asma'un salihin. Kata Ibn Abbas, ini nama orang-orang yang saleh yang telah dipuja, dibuat patung, akhirnya jadi nama berhala. Kita hari ini pun bimbang. Bila mati Tok Ayah, Tok Syekh kita ni buat kubur pelik-pelik, lapu berkelik, bunga, tabur, semua pakat mari gosok, ada yang cium, ada yang sujud. Ini semua ni akan membawa kepada syirik di atas dunia dengan sebab pujaan kepada orang-orang yang saleh. Nabi Nuh baca lagi. Wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan yang demikian, janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Nabi Nuh marah dah ni. Bila kata tahu dakwah, hok buat sesat tu, biar sesatlah ya Rabbi, tak usah bagi hidayah dah. Marah dah dia tu. Kita tak boleh. Cepat-cepat macam ni, kita baru dakwah berapa tahun. Kan? Maka, 10 kurun di antara Adam dengan Nuh, Nabi Nuh mari nak betul balik. Wad dan Ya'uz, bukan yang berhala, itu orang soleh. Tapi tak hirau dah. Sebati dah dengan jiwa dia, dengan jiwa mereka, yang menyebabkan mereka tak mau tengok. Wa asarru, wastakbaru istikbara, mereka terus lawan dan sombong, tak mau ikut. Apa jadi? Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka,
mereka ditenggelamkan dengan taufan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka masing-masing tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat memberi pertolongan selain dari Allah. Baik. Kita tahulah episod yang tengah, iaitulah penderhakaan, wa asaru, mereka terus lawan, wastakbaru, mereka sombong. Maka Nabi Nuh pun cerita kronologi, dia mengadu kepada Allah Ta'ala, mereka ini tak mahu tinggal berhala yang disembah, walaupun asalnya orang soleh, tapi sudah jadi diberhalakan dia, mereka terus dalam kesesatan, mereka telah, kesimpulannya, mereka ini akan masuk neraka. Apa jadi dengan kaum Nuh? InsyaAllah, ayat 26, kita sambung dalam perbincangan kita besok. Dalam siri yang akan datang, kita tengok apa akan jadi kepada kaum Nuh dengan sebab dosa tak mau ikut dakwah yang telah diajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat kita tadabbur ayat-ayat yang menarik ini untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.